Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Saya on di Facebook juga. Sekejap saya tengok dulu. Okay. Facebook pun dah nampak. Okay. Okay, seperti biasa sebelum kita start, kalau sekiranya tuan puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okay, terang, boleh tekan 1. At least saya tahu. Tekan 1 untuk gambar dan suara. Okay, terima kasih. Sementara tu kita tunggu rakan-rakan yang lain join. Sekejap saya nak copy link. Saya nak share dekat grup-grup Telegram. Satu. Okay. 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 Saya tengok berapa orang dah. 7 kat Facebook. Okeylah, kita start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi mulakan masa pada malam ini. Sepatutnya kita start pukul 9.45 kan, tapi habis tadi awal sikit habis sembahyang berjemaah Isyak tadi habis awal, so dapat start awal sikit lah. Okay. Sekali lagi, kalau sekiranya tuan puan dapat dengar suara dengan jelas, lepas tu gambar okey, boleh tekan 1, at least saya tahu. Okey, rakan-rakan dekat Facebook okey tak? Kebetulan malam ni pun ada live Tuan Nazari kan. Nazari, Tuan Nazari live bertindan-tindan pula live dia kan. Nak cari waktu yang sesuai, yang tak ada orang buat live ni payah juga. Sekarang ni kan zaman live kan, semua orang nak buat live. Okay. Tapi hopefully ada sesuatu lah kita belajar pada malam ini. So untuk tidak melengahkan masa, malam ini topik dia simple je, tapi personally saya rasa kalau sekiranya tuan puan dah pernah trade ataupun belum pernah trade, ataupun sama ada dah pernah jual beli saham ataupun tak pernah jual beli saham ataupun baru sahaja nak berkenalan dengan pasaran saham, topik ini agak penting dan amat-amat relevan lah amat-amat relevan untuk kita bermula. Sebab kadang-kadang kita cuma tahu kita nak beli je kan, kita just nak beli saham lah kan. Macam bila dah ada account ni kan, rasa bersemangat, okay, nak beli kan, nak beli saham. Tapi kita tak tahu sebenarnya pasaran saham ni dia ada beberapa kategori, okay, yang kalau sekiranya kita buat pembahagian orang-orang yang terlibat dengan pasaran saham ni, kita boleh kategorizekan ataupun kita boleh bahagikan kepada sekurang-kurangnya tiga golongan manusia yang mengikut style trading dia, okay, ataupun cara pembelian saham tu kita boleh bahagikan kepada 3. Secara mudahnya, kalau kita buat pengkelasan kan, kalau tuan puan dah tahu ni tak apalah, tak ada masalah, kita boleh mendalami lagi kan. Kalau sekiranya tuan puan belum tahu, dia ada 3 kelas ataupun 3 trading style ataupun 3 golongan lah
orang yang terlibat dalam pasaran saham ni. Golongan yang pertama, okey, kita panggil sebagai scalper ataupun short term traders ataupun uh, lebih kepada FIFO lah kita panggil kan. Fast in fast out ataupun intraday ke BTST ke scalping ke tangkap pisau ke, semua dia jatuh di bawah kategori short term. Okay, kita panggil short term traders. Okay, short term traders. Yang kedua kita panggil sebagai medium term traders. Medium term ni dia boleh jadi swing ataupun kita panggil position traders. Okay, nanti saya tunjukkan slide PowerPoint untuk lebih jelas. Yang ketiga kita panggil sebagai investor. Kenapa pembahagian ini perlu? Pembahagian ini amat perlu kerana, okay, jawapan ni adalah sekiranya tuan-puan jelas di mana kategori yang tuan-puan berada untuk beli dan jual sesuatu saham, tuan-puan akan dapat letakkan trading plan yang bertepatan dan sesuai dengan trading style tersebut. Faham tak apa yang saya cuba nak masukkan? Dia macam ni. Okay? Kalau sekiranya kita plan nak masuk pasaran, memang dari awal kita nak short term, kita nak cepat. Contoh kita nak masuk hari ini, kita nak untung ataupun mungkin kalau sekiranya tak untung, kita nak keluar pada hari yang sama. Kita tak nak lama berada dalam pasaran. Okay? Contoh, kita beli sewaktu indeks berada dalam keadaan choppy ataupun indeks tak stabil lah kan. Maksudnya sekejap naik turun, terlampau volatile kan. Kita nak save kita punya modal kan. Kita nak capital kita tak tersangkut lama kat dalam pasaran. So kita nak cepat. Maksudnya kita nak fast in dan kita nak fast out. So caranya adalah kita boleh buat scalping ataupun kita boleh buat intraday ataupun mungkin nak lama sikit kita boleh buat BTST ataupun mungkin kita boleh short term swing. Okay, short term swing mungkin dalam duration seminggu ke kan ataupun 2 minggu macam tu. Okay. Tapi kalau sekiranya indeks dah mula okey kan, dah mula menunjukkan fasa kenaikan yang agak stabil, dah tak ada dah shaking wick holder kan, dia dah tak terlampau volatile sangat kan. Biasanya kalau volatility ni sebenarnya tujuan dia nak shake wick holder. Siapa yang tak kuat holding power dia untuk sesuatu saham yang dia beli, dia kena shake lah dengan stronger punya holder kan. Jerung lah biasanya kan. Jerung ni dia suka halau bilis-bilis yang kecil-kecil kan. Bila dia dah kepong apa semua, dia pengap. Itu jerung punya style kan. Kalau sekiranya kita berada dalam fasa indeks yang stabil, contoh indeks dah mula buat kenaikan daripada wave 2 nak masuk ke wave keempat. Masa tu kalau kita nak hold agak lama sikit, contoh dalam sebulan, 2 bulan ataupun daripada 5 bulan hingga 6 bulan macam tu kan. Ataupun daripada 6 bulan sehingga setahun, kurang daripada setahun lah, maksudnya 9 bulan, 10 bulan macam tu, kita boleh jadi swing lah. Kita boleh jadi swinger kan kita panggil. Orang yang hold agak lama sikit berbanding dengan short term. Okay. Tapi kena tengok keadaan indeks macam mana kan. Yang ketiga, kita boleh jadi investor. Okay. Kita boleh jadi investor. Tapi setiap satu kategori ni dia ada pro and cons dia dan dia ada kriteria dia untuk kita sukses dalam setiap kategori ini. Okay. So, untuk tidak membuang masa, saya share saya punya PowerPoint. Tapi kalau sekiranya tuan-puan ada soalan, boleh tanya terus. Mana? Mana dia punya ni? Tak jumpa apa ni, screen sharing. Okay, jumpa dah. Screen sharing. Okay dah, jumpa. Letak kat situ. Okay, so nampak tak skrin ni? Kalau nampak tekan satu. Kalau tuan-puan nampak skrin ni boleh tekan satu. Tekan satu lagi sekali. Kalau nampak skrin lah. Kalau tak nampak tekan kosong. Okay, cantik.
Rakan dekat Facebook, kalau nampak skrin ni tekan 1, kalau tak nampak tekan 0. Okey, so kita ke tajuk kita pada malam ini. Tajuk malam ini adalah tajuk yang ketiga dah. Okey. Tajuk pertama, adakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang? Kita dah kupas dah hari tu. Tajuk yang kedua, apakah persediaan anda sebelum melabur saham pun kita dah kupas dah hari tu. Semalam kita dah kupas semalam. And then tajuk ketiga, pemilihan style pelaburan. Okay. Short term, mid term dan long term. So sekiranya tu semalam, topik semalam saya tertinggal satu poin yang penting. Sebenarnya sebelum kita ada maksudnya selepas kita ada capital dan selepas kita ada ilmu, mana dah ilmunya? Ni, selepas kita ada capital dan selepas kita ada ilmu, tuan-puan kena ada akaun saham lah. Okey, ini yang saya lupa, bukan lupa sebenarnya. Dia amat penting kan. Salah satu persediaan lah. Kena ada akaun saham. Akaun saham ni akaun CDS lah kita panggil. Okey. Akaun CDS saham. Kalau dah ada capital, kalau dah ada ilmu dan dah ada akaun CDS saham, then barulah tuan-puan boleh trade. Okey. Boleh mula buat jual dan beli. Kalau tak pernah tengok, mungkin saya boleh tunjuk sikit lah kan. Dia lebih kurang macam ni lah. Okay. Ni. Ini adalah akaun CDS. Okay. Ini adalah akaun CDS. Dia kena masukkan username dengan password lah. Bila dah masukkan username dengan password, baru boleh buat jual dan beli saham. Okay. Tapi modal kena deposit dalam ni. Nanti sebelum ni pun saya dah buat dah sesi sharing penerangan cara pakai ni kan. Kali ni kita just pergi tajuk-tajuk yang agak umum je. Okay. Dalam short term trading, dia ada beberapa kategori yang kita panggil style trading lah. Beberapa kategori yang selalu disebut. Kadang-kadang kalau sekiranya tuan-puan baru sahaja terlibat dengan pasaran saham, kita tak pernah dengar kan istilah-istilah ni kan. So malam ni saya nak share sikit lah apa-apa yang saya tahu. Pertama sekali kita panggil scalping. Dalam saya punya e-book, e-book senjata day traders kan. Ada dua e-book yang saya kupas tentang scalping ni. Pejam celik saham saya dah kupas dah tentang scalping ni. Dan e-book yang kedua yang senjata day traders tu pun saya ada kupas lagi sekali lah tentang scalping ni. Scalping ni kalau tuan-puan pernah lah bekerja sebagai doktor ke ataupun nurse ke mungkin kan, ataupun surgeon ke, untuk membuat pembedahan dia akan gunakan scalpel blade. Okey, scalpel blade. Scalpel dia bagi. Okey. Scalpel blade ni dia amat tajam. Dia macam ni. Kalau sekiranya tuan-puan pernah nampak lah Dulu masa saya kerja sebagai dentist dulu, memang kita selalu pakai ni. Saya suka pakai yang tak ada kat sini, nombor 14. Dia tak letak nombor. Ni holder dia ni. Ini holder, kita klik je. Kita klik dekat holder dia tu, kita dah boleh buat potong dah. Saya suka pakai yang ni. Nombor 11. Okay, nombor 11. Nombor 11 ni dia tajam. Yang lain pun semua tajam sebenarnya. Tapi nombor 14, nombor 11 ni sesuai untuk potong gusi. Okay. Nombor 15 pun orang pakai juga. Nombor 12 pun kalau nak buat pembedahan gusi tu kan memang kita pakai. Kalau macam saya sebelum ni buat pembedahan bedah mulut yang potong gigi geraham bungsu yang belakang tu kan. Yang biasanya gigi geraham bungsu tu kan dia selalu berada dalam gusi kan. So bila dia berada dalam gusi kan makanan selalu lekat kat bawah gusi tu. So kalau kita tak bersihkan betul-betul dia akan bengkak. Ya. Dia akan bengkak, lepas tu ada nanah apa semua sekali. Last memang kena buang kan. Kalau tak buang nanti dia akan menyebabkan bengkak tu makin besar, tak boleh makan, sakit, nak telan air pun sakit kan. Dia menyebabkan jangkitan lah kat situ kan. Memang boleh hilang kalau pakai antibiotik tapi temporary je sebab dia akan berulang balik kan.
Sebab bila dah sekali kena infection dekat bahagian gigi geram bungsu tu, yang bawah kiri dan kanan ni kan, dia either one lah yang selalu akan kena jangkitan. Bila dah kena sekali, dia akan recurrent, dia akan tunggu beberapa bulan, dia akan datang lagi sekali. Lepas tu beberapa bulan atau minggu dia akan datang lagi sekali. Sebabnya adalah apabila kita makan, setiap kali kita makan, akan ada makanan yang akan masuk kat bawah gusi tu. So cara dia memang kena buang. Okay? Cara dia memang kena buang. Sebelum buat operation tu, kita akan ambil x-ray kecil dulu, tengok macam mana keadaan gigi tu. Dan kita akan buat incision lah dekat gusi tu kan. Potong sikit gusi dia, buka sikit, tengok keadaan gigi tu macam mana. Baru buang sikit tulang dekat sekeliling gigi tu, kita pun cukir gigi tu keluar. Ataupun kadang-kadang saya akan bahagikan gigi tu kepada dua bahagian lah. Kita cukir dia keluar. So, nak cerita pasal ni je kan, pasal scalpel blade ni. Scalpel blade ni, dia punya tajam dia tak boleh buat main-main. Kalau kita just nak test macam tu, tekan sikit dah luka dah. Sebab tu surgeon apa semua memang pakai glove lah. Tapi glove tu dia getah kan, kalau silap kena tangan memang habis lah. Okay. Cumanya satu je kelemahan scalpel blade ni, once kita dah buat incision kali pertama, kalau sekiranya kita tekan betul-betul rapat dekat tulang rahang ni kan, tulang rahang ni kan, kita tekan buat incision sekali, nak potong gusi tu kan, supaya dia betul-betul cantik dia punya potongan tu. First time kita dah tekan betul-betul dah kena tulang sampai gusi tu dah cantik terbuka je tu, dia dah almost kita boleh cakap dah tumpul dah. Dia sekali je. Kalau kita guna kali kedua tu, kita dah rasa dah memang dah lain dah. Okay? Sebab dia macam mana nak cakap the first cut tu yang paling clean lah. Second cut tu dah tak cantik dah. Okay? Sebab tu kalau surgeon tu pakai blade yang sama kan, duk toreh-toreh tu kan, memang tak boleh dah. Memang akan menyebabkan rugged lah. Dia tisu tu tak terpotong dengan cantik lah. Okay? So kalau dalam istilah pasaran saham ni, scalping ni, dia merujuk kepada benda ni lah. Merujuk kepada apa ni, kita panggil apa? Pisau. Dia bukan pisau cukur kan. Dia pisau pembedahan ni. Okay? Sebagai contoh lah. Sekejap saya buka. Saya punya akaun CDS. Okay? Sekejap saya buka. Okay. Hari ni pasaran tak berapa menarik sangat. Okay, saya ambil satu contoh lah. Saya share balik. Mana dah saya punya zoom ni. Saya share balik screen. Okay. Nampak tak? Kalau tuan-puan nampak platform M Plus ni, tekan Y. ES, tekan Y, tekan yes. Kalau nampak tekan yes, kalau tak nampak tekan X. Okay, cantik. Okay, so apabila kita dah faham istilah kan, kita akan lebih mudah faham sebenarnya apa benda kan. So, scalping ni, kalau saya buat macam ni, kita ambil contoh, kita gunakan pisau tu. Ini imagine lah tuan-puan imagine macam ni, imagine. Tuan-puan ambil pisau tu kan, kita pun potong kat sini. Potong, kita pun buatlah entry. Okay, katakan kita buat entry kat situ lah. Ini bukan by call lah, minta maaf. Ini just nak tunjuk je kan. Lepas tu tuan-puan dah profit lah dari area sini kan. Lepas tu dia pun mula jatuh. Tuan-puan pun potong kat situ. Okey, ni potong kali pertama, entry, potong kali kedua, exit dah. Itulah namanya scalping. Maksudnya hanya dalam tempoh masa berapa je, daripada katakan sini sini 11.30 kan, sini 11.30, sini mungkin 9.20 ke lebih kurang macam tu kan. Daripada 9.20 sampailah sebelum pukul 11 tu, kat situ. Katakan 10.50 kat situ kan. Pagi lah, okay. So dalam tempoh katakan lebih kurang
almost sejam lah almost sejam kat situ. Kita dah berjaya dapat beberapa bit lah. Katakan kita buy area sini. Tuan puan berjaya beli area sini. Beli area 57 sen. Okay. Lepas tu harga dah naik mencanak-canak dan dia dah turun balik. Tuan puan pun jual kat situ. Okay. Takut dia turun lagi kan. Takut dia turun lagi, jual kat situ. Okay. 595. Okay. Kira berapa sen dapat tu. Sekejap saya kira 0.595 tolak 0.570. So dari sini ke sini 0.025 sen. Okay. Itu profit lah tu kan yang kita dapat. Kalau sekiranya tuan puan beli 100 lot kali 100 lot kali 100 unit. Okay. Sebab satu lot bersamaan dengan 100 unit. So dari sini ke sini dalam tempoh kurang daripada sejam ni dah dapat lebih kurang RM250. Okay. RM lah kat situ kan. Nampak tak? 5 bit. Okay. Ini 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit. Tu dah 5 bit. 5 bit. 1 bit, 1 bit dipanggil. Kalau dalam pasaran saham ni 1 bit lah. 1 bit kenaikan kalau harga bawah daripada RM1 adalah 0.005. Betul ke? Betul lah kan? Betul lah. Kalau harga bawah RM1. Okay. 0.005. 1 bit. So kalau dari 570 naik ke 595 dan dalam tempoh hanya beberapa minit sahaja ni, mungkin sejam lebih kurang lah kan. Ini istilah dia scalping. Okay. Kena faham betul-betul lah. Okay. Ni saya ambil gambar ni, saya save, saya letak dekat PowerPoint ni supaya nanti next time senang saya nak rujuk balik. Okay. So itu scalping. Ataupun kita panggil nama lainnya adalah intraday. Okay, scalping ataupun intraday lah. Intraday ni maksud dia apa tau? Intraday ni beli hari ini, jual hari yang sama. Okay, contoh yang sama jugalah saya ambil kat sini. Intraday ni adalah kita beli daripada jam 9 pagi ni, tak kisahlah sampai jam berapa sebelum pukul 5 kita dah jual. Okay. Tak kisah tuan puan nak beli jam 9 pagi tu ke, 9.30 ke, jam 10 ke, jam 11 ke, 12 ke. Tapi market akan rehat daripada 12.30 sampai pukul 2.30 lah. Okay. Kalau sekiranya tuan puan beli daripada jam 12.30 sampai jam 2.30 ni, tuan puan buat buy dan queue dekat situ. Sekiranya selepas jam 2.30 tu queue tu match, dia akan muncul dengan warna purple kalau M+ punya platform. Okay, mana nak tengok? Kita tengok dekat sini. Kita tengok jam kita tengok jam 2 lah. Okay, jam 2.30. Ni, nampak tak? Jam 2.30, nampak kan? Siapa nampak tekan 2? Nampak tak? Kecil sangat. Kalau nampak tekan 2, at least saya tahu. Hello, nampak tak? takut tak perasan pula. Kalau nampak tekan 2. Okey, cantik. So, nampak tak ni? Jam 2.30 sebanyak 6,815 lot ada opening trade kan? So, apakah maksud dia warna purple ini? Kan ini kan warna purple ni kan? Yang lain semua warna merah kan? Warna merah mewakili sell. Okay, maksudnya orang jual. Warna hijau mewakili buy. Tapi warna purple ni mewakili apa? Warna purple ni mewakili buy ataupun sell dalam tempoh rehat. Okey. Dalam tempoh rehat ni ada pula kita pergi buat buy ataupun buat sell dan dia akan match selepas jam 2.30. Okey. Lepas jam 2.30 dia match dan dia akan terkumpul sekali, dia langsamkan sekali kat situ. So, macam mana kita nak tahu yang langsam tu banyak sell ataupun banyak buy? Tuan puan kena tengok satu lagi yang sebelah dia sahaja. Okay. Group by time. Okay.
kita tengok dekat sini. Yang first volume masuk ni, yang pukul 2.30 ni, gerakan cursor ni kan, gerakan mouse ni. Okay. Gerakan mouse ke pukul 2.30. Okay. Apabila pergi ke 2.30 tu, tuan-puan akan nampak yang atas sekali sebelah kanan. Okay. Macam mana saya nak gerakkan mouse ke sana? Kalau saya gerakkan mouse ke sana, dia akan bergerak. So macam mana saya nak buat ni? Macam mana saya nak buat ni? Aha, okey, berjaya. Okey. Nampak ni? Jam 2.30 kat sini. 6844 ni 0B. Okay, buy percentage kosong. Maksudnya 6,844 lot di antara jam 12.30 tengah hari sehingga jam 2.30 petang, ramai orang queue untuk jual. Maksudnya 6,844 lot ni adalah jualan semata-mata. 0% buy. Kalau 0% buy, automatically 100% sell lah. Okay. Ini cara nak baca yang ni. Yang page ini. Kalau page sebelah ni ini simple je. Kalau kita tengok 100 lot tu, maksudnya 100 lot buy lah. Okay. And then sebelah dia ni accumulated volume lah macam tu. Ini dia punya jumlah dia. And then sebelah dia ni adalah accumulated value dia. Okay. Setakat ni faham tak? Ini saya explain detail sikit tentang platform. Siapa faham tekan Y, siapa tak faham tekan T. Siapa bela-bela katak tekan K katak. Okay. Faham ah? Okay, alhamdulillah. Okay, nampak kan? So, kalau sekiranya kita beli, macam mana saya ambil yang baru punya sketch lah Yang baru punya snap. Okay, macam tu. Katakan kita beli sama ada daripada jam 9 ni sebelum pukul 5 petang kita dah jual. Okay. Katakan kita beli dekat sini dan kita jual katakan dekat sini lah. Jual lambat sikit. Ini dah dikira sebagai intraday lah. Dia ada signifikan dia. Bukan saja-saja je saya nak beritahu ni kan. Dia ada signifikan dia. Okay. Berbeza dengan kita beli kat sini, kita jual besoknya pukul 9 pagi. Itu lain. Okay. Kalau sekiranya kita jual besoknya pukul 9 pagi, dia dah tak dikira sebagai intraday. Kenapa istilah intraday ni penting? Sebabnya kalau sekiranya tuan-puan tengok M Plus punya charges, okay, saya tulis kat sini M Plus brokerage fee. Saya ambil daripada dia punya laman web M Plus lah Dia tulis dekat sini brokerage fee charges. Okay, brokerage fee charges. Yang account silver ni normally account cash upfront lah. Saya memang setakat ni saya akan menggalakkan tuan-puan buka account cash upfront sahaja. Sebab kalau tuan-puan buka gold account ataupun T7 account, bukan setakat charges dia mahal. Ini tuan-puan guna margin. Kalau guna margin, sekiranya rugi kena bayar duit yang kita pinjam margin tu, dan kita kena top up lagi. So kita akan double rugilah. Okay? So sebaik-baiknya gunakan cash upfront. Maksudnya mana-mana duit yang kita ada itu sahaja yang kita gunakan. So kita selamat. Okay? Seperti yang saya cerita semalam, beza dia jauh sangat kalau sekiranya kita gunakan cash yang kita ada dengan kita gunakan duit pinjam. Pinjam broker ke, pinjam kawan ke, pinjam along ke, pinjam bini ke. Dari segi emosi pun lain. Okay? Dari segi emosi pun lain. So, kalau intraday dia punya charge hanya 0.05% dari segi brokerage fee. Kalau sekiranya kita beli kat sini, kita jual dekat sini, keuntungan ini, katakan tadi dah untung 200.5 tu lebih kurang kan. Okay? Kali dengan 0.00 berapa tadi? Sekejap ya. 0.05%. 0.05% peratus. 0.05% berapa? 200.5. Bukan atas keuntungan, dia atas modal. Dia di atas modal kita lah. Atas modal kita. So kali dengan 0.05% brokerage fee. Okay? Belum masuk SST lah. SST 6% atas brokerage fee. Atas RM8 lah, katakan minimum RM8 lah kat sini kan. Clearance fee dengan stamp duty sekali. Okay?
Kalau sekiranya beli sini, jual sini, inilah dia punya brokerage fee untuk broker charge. Okay. Kalau sekiranya tuan-puan tak jual kat sini, tak jual kat sini, maksudnya beli kat sini, jual besoknya, jual besoknya, dan katakanlah 50k tu dalam unit 50k yang mana yang tadi tu yang mana satu ni 50k ni. Yang mana satu 50k. Saya pun confused. Tak ada pula 50k kat sini. Okey. Tak apalah, saya sambung je lah. Katakan besoknya, katakan harga naik lagi lah. Okay, harga naik lagi dan kita pun jual besoknya. Okay, kita pun jual, harga naik, katakan naik sampai 60 sen. Okay, naik sampai 60 sen kita pun jual. So dari sini beli kat situ, jual kat sini, dapatlah berapa bit kat sini? 1 okey, 1 2 3 4 5 6. Katakan dapat 6 bit. So warna hijau tak nampak sangat, dia kena pakai warna merah. Okay, warna merah. Kata macam tadi kan, tadi yang first contoh yang saya bagi tadi, tuan-puan beli kat sini tapi jual kat sini, dapat 5 bit kan, 5 bit tapi intraday. Okay, 5 bit intraday, dia punya brokerage fee dia hanya 0.05%. Okay, 0.05%. Okay. Tapi kalau jual besoknya, dapatlah 6 bit. Okay, beli sini, jual besoknya dapat 6 bit. Katakanlah, ni contoh sahaja. Okay. So, besoknya charge dia adalah 0.08%. Kenapa? Berbeza sebab ini dah kira swing. Dia dah jadi swing dah. Okay. Dah lebih sehari, dia bukan lagi intraday. Intraday maksudnya hari yang samalah daripada jam 9 sampai jam 5. Ini istilah dia intraday. Intra ni maksudnya within the same day. Okay, within the same day. Dengan syarat kena jual sebelum pukul 5 lah. Kalau kita duk queue sampailah pukul 5 tu, queue expired, kena jual besok. Jual besok tu dah dikira brokerage charge yang baru, iaitu 0.08. So, selepas 0.05 yang intraday ni, dia hanya ada 0.08 sahaja. Okey. 0.08 ni based on kita punya modal lah. So yang ini swing. Tak kira lah kita nak swing 2 hari ke, 2 tahun ke, 20 tahun ke, ini sahaja dia punya charge dia. Okey. Beli sekali charge, jual sekali charge. Dia tak ada intermediate kena renew fee setahun sekali macam bayar yuran sekolah ke apa semua, tak ada. Okay, dia tak ada tu. Dia cuma ada sekali beli dan sekali jual. Itu sahaja. Okay. That's why kadang-kadang kalau seorang investor, dia beli very bottom, then dia jual the highest, dapat beribu-ribu %, dia cuma kena bayar 2 kali sahaja brokerage fee. Beli masa dia beli, bayar masa dia beli tu, katakan dia beli tahun 2010 dan dijual tahun 2020, which is 10 tahun. Dia cuma perlu bayar 2 kali juga. First time bayar untuk beli brokerage fee sekali, dan next time bayar 10 tahun kemudian masa dia dah jual, dah dapat katakan beribu-ribu %. Contoh kalau macam data prep dah naik berapa ribu % kan. So orang yang beli awal-awal masa dekat bawah tu, harga dah naik dekat RM4 yang macam tu kan. Dah RM3 dah jatuh balik tergolek tadi tu kan. So kali katakan dia cuma beli masa tu dan dia hold sampai dah naik tinggi apa semua, dah dia jual dah dapat beratus 100%. 2 kali tu je dia dikenakan charge. Okey, 2 kali tu sahaja dikenakan charge. So kalau kita seorang scalping ataupun intraday, satu kelemahan dia adalah kekerapan brokerage fee. Okey. Kita akan dikenakan brokerage fee yang agak kerap lah berbanding dengan orang yang swing dan orang yang invest. Okay, orang yang swing dan orang yang invest. Okay. So antara salah satu lagi cara lain
yang dikategorikan sebagai scalping iaitu tangkap pisau. Okey, tangkap pisau ni dia macam ni. Okey, dia tangkap pisau ni saya tak advise sangat sebenarnya rakan-rakan untuk beli cara tangkap pisau sebab kalau salah beli berdarah kan. Tapi kalau kena cara pun lumayan juga sebenarnya, tapi kita tak advise lah macam tu kan. Sebagai contoh tangkap pisau yang katakanlah sekiranya tuan pun dah expert sangat-sangat dan berani mati punya, masa data Sonic terjun tiruk tadi, dia pun tangkaplah pisau dekat situ. Okay. And then apabila pisau tu melompat balik, dia tak berdarah lah tangan dia. And then dia pun jual lah. So dah dapat dah perbezaan daripada harga sini ke harga sini. Itu contoh. Okay, itu istilah tangkap pisau. Maksudnya selepas harga drop dengan sharp, dia beli dekat bahagian bottom yang dia expect most probably harga akan rebound dan dia akan dapatlah perbezaan antara harga dia beli dan harga dia jual tu. Berapa bit kenaikan dekat situ. Okay. Itu sebagai contoh lah. Okay, sebagai contoh. Tapi charge dia sama. Okay, charge dia sama. 2 kali juga. Okay, macam Widat tadi kan. Widat tadi dah drop kau-kau, rebound juga. Okay, rebound juga. Kalau sempat tangkap pisau kat situ dan jual kat sini, dapatlah profit melalui teknik tangkap pisau. Tapi kalau saya dalam grup memang saya ada ajar teknik tangkap pisau ni, cumanya kita tak praktis sangat sebab risiko dia agak tinggi. Okay? Unless kalau tuan dah ready dan berani mati punya, tak kisah rugi duit sekiranya plan tak jalan, boleh try lah. Kalau untuk belajar-belajar, okay. Tapi kalau serius ni nak buat duit, better avoid lah. Okay, better avoid. Charge dia sama. Okay, charge dia sama. Scalping, intraday, tangkap pisau, semua ni kita panggil FIFO lah. Okay, dia sama je, benda sama. Fast in, fast out. Kalau masuk hari ni, minggu depan baru nak jual, dia tak ada istilah FIFO. Dia tak ada fast in, fast out. Dia dah jadi mid term lah. Okay, so setakat ni faham tak kenapa dia membezakan teknik pelaburan ni? Kenapa kita perlu faham dan kenapa kita perlu bezakan teknik pelaburan ni? Nampak tak beza dia? Siapa faham tekan F. Siapa tak faham tekan T. Okey. Laju Tuan Kamaru. Rakan-rakan lain faham tak? Kan macam bela-bela katak sikit. Kalau bela-bela katak, tekan K, bela-bela katak. Okey, boleh faham Alhamdulillah. Okey. So, kita pergi kepada midterm. Okay. Kalau sekiranya tuan-puan beli hari ini, katakan belilah mana-mana counter je, tak kisahlah mana-mana kan. Ini bukan buy call lah, contoh kalau sekiranya kita nak buat BTST, okay? Istilah dia BTST. Maksudnya buy today sell tomorrow kan. So katakanlah kita pun belilah satu counter, okay? Counter ni lah contoh kita nampak ada cantik lah ada kriteria mencukupi. Ini tak cukup kriteria ni untuk BTST ni. Dia ada kriteria dia tersendiri, tapi saya ambil contoh sahaja. Okay, contoh sahaja. Tuan pun belilah untuk BTST, beli kat sini. Okay, dengan harapannya agar besoknya kalau sekiranya harga dah buka dan naik, kita pun nak jual lah. Okay, kita pun nak jual lah area-area situ. Konon-konon lah So, kita pun beli. Okay, kita beli dengan harapan besoknya kita dah nak jual seawal pagi lah apabila harga dah buka. Katakan besoknya betul-betul lah harga pun buka lah harga 60 sen. Kita pun dah dapat lah 2-3 bit yang kita nak. Kita pun jual. So, itu dia panggil sebagai istilah BTST. Itu je nak cerita, bukan okay, macam nak cerita panjangnya. Sebenarnya benda tu je. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan BTST? Ini istilah-istilah yang tuan-puan akan selalu dengar. Okay. Saya just kupas balik je. Buy today, sell tomorrow. Okay. Ataupun orang cakap buy today, sell tomorrow lah. Tomorrow ni maksudnya bila-bila lah, lepas besok kan. Besok masih ada kan.
Lepas tu besok masih ada lagi tak? Lepas besok lagi kan. Lepas besok besok lagi lah. Lepas besok lagi lah kan. Dia akan jadi macam tu kalau sekiranya lepas kita beli, harga terjun kat bawah ni kita dah macam alamak tak naik lah pula. Kita pun jadi holding power kat situ kan. Dah power dah jadi tiba-tiba jadi power holding kan. So bila nak naik balik tak tahu. So that's why dia akan jadi buy today sell tomorrow. Tapi kalau let's say buy today tiba-tiba besok naik 2 bit kita dah boleh sell. Jadi betul-betul lah BTST. Okay. Dari segi teknik BTST ni dia dah dikenakan charge sebagai swing. Okay. Kita ambil dekat sini. 0.08%. 0.08% sebagai charge BTST. Okay. Sebab kenapa dia charge BTST? Sebab kita dah jual besoknya. So another trading days dah. Dia dah tak jadi intraday dah. Oh okay. Jumpa dah sini 50,000. Okay. Ini pun yang special ni M Plus ni dia bagi peluang kalau sekiranya tuan-puan ada modal 50,000 dan ke atas dan tuan-puan swing ataupun BTST, dia akan charge sebagai charge yang sama dengan intraday. Tapi dengan syarat 50,000 dan ke atas. Okey. 51,000. So dapatlah charge 0.05%. Lagi murah lah kan. Lebihkan sikit je 50,000 dan ke atas dapat charge sama dengan intraday. Kalau kurang daripada 50,000 katakan RM49,999 sahaja. Then jual besoknya dapat charge swing lah. Okay. Charge swing. Okay. Ini saya ingat saya kena letak kat sini lah untuk mudah kita buat rujukan. Yang goal apa semua tu abaikan sebab ini memang margin account. Okay. Ini margin account. Ini lagilah mahal, tengok dia punya charges ni memang mahal lah. Tapi kalau sekiranya tuan-puan nak buka, boleh buka. Tak ada masalah. Dia tak ada halangan pun. Cuma kalau klien saya tak galakkan dan saya tak akan ambil lah klien-klien yang nak buka margin. Sebab saya tak nak tanggung risiko. Sekiranya tuan-puan loss, tuan-puan tak nak bayar, loss tu dekat M Plus akan charge broker. M Plus akan charge remiser. Remiser kena potong. Okay. Itulah. Itulah sebab tu ada remiser yang bankrupt sebab klien dia bankrupt. Itulah bahayanya kan. So better saya kontrol awal-awal, jangan gunakan margin. Okay, jangan gunakan margin. So macam M Plus cakap, katakan kalau kita ada modal 50,000 dah ke atas, kita akan dapat special price harga intraday lah. Okay, walaupun kita swing. So untuk yang penerangan malam ni, kalau BTST ni sekiranya kita buy today sell tomorrow, kita walaupun kita jual seawal jam 9 pagi besok, kalau modal kita bawah 50,000, still kita akan di-charge 0.08%. So itu membezakan antara intraday dan BTST. Okay. Midterm ni dia bermula daripada 2 hari. Okay, 2 hari sebab intraday tu kira sehari kan. 2 hari dan ke atas. Okay, 2 hari dan ke atas. So, kenapa kita panggil midterm? Midterm ni kalau sekiranya tuan-puan hold daripada 2 hari sehingga 11 bulan 29 hari. Nak menggenapkan setahun tu kan. 9 bulan 29 hari. Kalau 9 bulan 30 hari dah setahun kan. Kalau sekiranya tuan-puan hold dalam tempoh 2 hari sehingga 11 bulan 29 hari, kita masih berada dalam kategori traders. Okay? Kita masih dipanggil sebagai traders. Ataupun kita masih lagi seorang speculators lah kita panggil. Traders atau istilah dia adalah speculators. Siapa yang memanggil istilah speculators ni? Orang-orang yang investor ataupun value investor ataupun fundamental investor, mereka panggil orang-orang yang trading, yang jual beli saham dalam tempoh yang singkat kurang daripada setahun sebagai traders, ataupun istilah yang teruk sikit adalah speculators. Okay? Dan istilah ni dipakai
dan dikenali worldwide. Okay. Orang-orang yang invest, mereka panggil traders sebagai speculators. Kenapa speculators? Sebab speculators ni dia tak kisah pun tentang fundamental syarikat. Dia hanya nak beli dan jual berdasarkan kenaikan harga semata-mata. So dia speculate. Okay? Bukan kita speculatekan harga tersebut. Kita speculatekan kita punya trading plan, kita punya trading style. Okay? Same both mostly based on speculation lah. Okay? Tengok news, tengok rumors kan. Kalau tengok chart tu lain lah, itu technical analysis proper kan. Tapi kalau orang yang tengok news, tengok rumors, baca magazine, semua tengok apa ni, chatting group group chat dan sebagainya, tuntang-tuntang buy call dan sebagainya kan. Itulah dipanggil sebagai speculators. Okay, so setakat ni okay. Siapa okay tekan okay, siapa tak okay tekan X. Siapa okay tekan okay, siapa tak okay tekan X. Okay, boleh teruskan Kita teruskan sikit lagi. Saya minum air sekejap Bismillah. Alhamdulillah. Okay, so kenapa saya nak juga share topik ini? Dia ada something sebenarnya yang saya nak sampaikan. Benda yang saya nak sampaikan ni adalah di manakah kedudukan kita as a traders ataupun speculators ataupun as a investor. Okay, so saya claimkan, saya maksudnya saya letak dua-dua ni dalam satu group dan saya letakkan long term ni sebagai satu group yang lain. Okay, so kita bahagikan benda ni kepada dua. Okay, saya buat macam ni. Alamak, kita letak ke belakang macam mana send to the back. Saya buat macam tu. Okay, so yang ini kita panggil sebagai traders ataupun speculators. Dan yang ini kita panggil sebagai investors. Okay, kenapa kena bahagikan benda ni? Sebab sekiranya tuan-puan memang plan nak jadi traders. Memang plan dari awal memang nak jadi traders. Tak kisah sama ada nak pegang sebulan ke, nak pegang 5 bulan ke, ataupun nak pegang 7 bulan ke, 8 bulan ke, 9 bulan ke, ataupun 2 minggu, 3 minggu kan. Basically tuan-puan tak perlu nak kaji sangat tentang fundamental analysis. Sebab memang kita masih lagi berada dalam kategori traders, fokus purely on technical analysis. Abaikan semua news apa semua yang ada kat luar sana. Tengok chart, tengok price, tengok wave, tengok volume, indicators, pure technical analysis, dah boleh buat duit. Okay, dah boleh buat duit. Jangan pening kepala nak kaji financial report, nak kaji valuation, okay, nak kaji financial ratios, nak baca dia punya income statement, nak baca dia punya balance sheet, nak baca dia punya cash flow, tak payah. Okay, sebab as long as kita nak short term kurang daripada setahun, kita dapat buat duit purely on speculator purely on speculation sahaja, ataupun purely on traders point of view sahaja. Kenapa saya cakap macam tu? Saya dah mendalami in detail tentang investment dan saya dah belajar pun tentang value investment. Value investor dia tak akan beli kurang daripada setahun. Fundamental analyst tak akan beli kurang daripada setahun. Minimum dia orang akan beli adalah 2 tahun, 3 tahun, tapi mostly akan beli 5 tahun holding power. Okay, 5 tahun holding power. Kenapa? Kerana mereka beli syarikat. Mereka tak beli harga. Kalau traders, kita tak beli syarikat, kita beli harga, kita beli saham.
Kita buy based on price movement. Kita tak buy based on company company growth, company prospect ataupun business model of the company, tak. Okay, kita tak beli syarikat, kita beli price, kita beli share, price movement of the share, itu yang kita beli. Okay, itu yang dipanggil sebagai speculators. So kalau tuan-puan dah tahu di mana kedudukan tuan-puan sekarang, kita nak jadi apa? Okay, adakah kita nak jadi speculators ataupun kita nak jadi pure investors ataupun value investors ataupun fundamental investors? Kita boleh buat keputusan dengan lebih tenang. Kenapa? Kalau sekiranya kita nak jadi pure investors, kita tak peduli pun tentang pergerakan harga naik turun. Sebab kita nak kaji syarikat dan nak beli syarikat itu as a company, bukan as a price. Okay? Peter Lynch bukan Peter Lynch, ada seorang lagi legendary investors dia cakap, bukan Peter Lynch dia cakap, nowadays people know the price of everything but the value of nothing, kan. Betul lah apa yang dia cakap tu, kan. Kita tahu harga semua benda, kan, tapi bila kita tengok value company, kita tak tahu sangat kan. Tetapi personally, kan, adakah tuan-puan setuju dengan saya yang mengatakan kita as a traders pun we can make money, betul tak? Siapa setuju tekan satu. As a traders pun kita boleh buat duit juga. Siapa setuju tekan satu. Siapa tak setuju tekan dua. Okay, betul. Okay, betul. Okay, as a traders, as a speculators pun kita dah boleh buat duit dah sebenarnya. Tapi kalau sekiranya tuan-puan nak jadi kaya dan raya, ada ke macam tu istilah dia, kaya dan raya, kan? Nak jadi millionaire, nak jadi wealthy kita panggil wealthy, kan? Wealthy person memang tak boleh lari, kena belajar benda ni. Okay, memang tak boleh lari, kena belajar value investor. Sebabnya kebanyakan daripada jutawan dan billionaire yang ada dekat luar sana yang memang genuine, dia punya kekayaan dia datang daripada value investing. Sebab mereka memilih syarikat yang berpotensi dan mereka beli syarikat tersebut. Bukan beli saham syarikat tersebut. Dia beli syarikat tersebut as a business person. Contoh, kan, kalau tuan-puan kaji business in a term of a business point of view, syarikat dekat Malaysia ni macam yang famous dekat Malaysia, macam apa, contoh AirAsia, kan. Okey, saya nak tanya, AirAsia, kan, AirAsia, okey, AirAsia, tuan-puan rasa syarikat ni in a investor point of view bagus ke tak bagus? In a investor point of view, bagus ke tak bagus? Siapa cakap bagus tekan B, siapa cakap tak bagus tekan T, tak bagus. Cepat-cepat. Siapa cakap AirAsia, kalau kita tengok syarikat ni dari kacamata seorang investor lah, nak invest dalam syarikat. Kita nak beli syarikat AirAsia ni. Siapa cakap bagus tekan B, siapa cakap tak bagus tekan apa tadi? T tak bagus. Siapa cakap bagus tekan B, siapa cakap tak bagus tekan T. So saya dah ulang 3 kali dah ni. Nanti saya tunjuk sikit. Investor point of view. Okay, investor point of view compare to traders point of view. Okay. Ramai tekan B ramai cakap B Bagus syarikat ni. Okay, jawapannya adalah kalau sekiranya tuan-puan adalah seorang investor yang nak melabur dalam satu syarikat yang bagus, yang ada potensi pelaburan untuk jangka masa panjang, AirAsia out. AirAsia out. Kalau sekiranya kita adalah seorang traders
kita masih boleh beli AirAsia selagi mana harga saham dia bergerak naik. Kita boleh beli. Okay? As a point, traders point of view, okay kalau nak beli syarikat AirAsia. Tapi kalau nak beli as a investor point of view, kita tak akan beli syarikat AirAsia. Mungkin saya tunjuk macam ni. Ini bukan buy call tau. Ini just nak bagi kefahaman sahaja. Okay? Saya compare dua syarikat sahaja. Saya compare dua syarikat sahaja. Kalau, okay, tuan pun tengok Hartalega. Okay? Hartalega. Okay, ini saya nak bagi kefahaman macam mana cara kita nak kaji syarikat. Ya? Kita tengok key ratios. Okay? Okay, syarikat Hartalega, dia punya gross profit dia adalah lebih daripada 40%. Gross profit margin. Okay? Gross profit margin. Return on equity lebih daripada 50%. Maksudnya company ni antara company yang value dia very high. Okay? Value dia high. Dia cantik. Okay? Dia memang ada penurunan sedikit dari segi gross profit margin, tapi sejak musim COVID ni, dia punya gross profit margin naik dengan mencanak-canak. Okay. And then kita tengok dia punya cash flow. Cash flow ni kalau sekiranya tuan-puan belajar, dia adalah macam contoh macam nyawa lah kepada syarikat. Okay? Macam nyawa kepada syarikat. Kalau syarikat tak ada cash flow yang cantik, memang out lah, memang totally out. Okay? Kita tengok cash flow dengan free cash flow. Dia naik secara consistently naik dan meningkat secara mendadak semasa COVID. Okay? Semasa COVID. Sebab Hartalega kan buat glove kan. And then kita tengok dekat sini. Dia punya growth 10, profitability 10, health 10, asset 10, ada bagi dividen lagi. Okay. Itu adalah satu contoh syarikat yang cantik dari segi value, yang mana sebagai di kacamata seorang investor, syarikat ini ada value untuk kita nak beli syarikat tersebut sebagai sebuah perniagaan. Okay, macam tu. So sebagai contoh saya tanya soalan ni. Kalau nanti tuan-puan jawab, tuan-puan jawab. Kalau tuan-puan ada seorang kawan yang ada sebuah syarikat, and then dia offer dia nak jual syarikat dia, syarikat yang macam mana yang tuan-puan nak beli syarikat dia tu? Kalau sekiranya tuan-puan nak beli syarikat member tersebut, tuan-puan nak beli syarikat yang macam mana? Cepat. Boleh respon. Yes, yang buat untung. Kan? Lagi nak beli syarikat yang macam mana? Takkan kita just okeylah aku belilah. Tak, kita tak akan simply beli syarikat member kita tu kan. Kita nak tahu dia syarikat ni ada untung ke tak kan? Okay. Apa lagi? Banyak aset, produk bagus, ada demand, hutang tak banyak, ada growth. Apa lagi? Ada dividen ke tak? Okay, macam tu. Syarikat yang kukuh kan, macam tu. Okay. Dia punya profit margin dia tinggi kan. Profit margin tinggi kan, meningkat. Okay. Okay. Tapi cuba kita tengok AirAsia. In a investor point of view, kita tengok AirAsia. Tak keluar. Kita tengok Okay. Gross profit margin daripada 2010 dia steady je menurun kan. Dia menurun tanpa rasa bersalah kan. Dia tak bersalah ni, dia tak rasa bersalah pun bisnes ni rugi kan. Dari dulu dari 2010 ni tak ada COVID lagi tau. Kena COVID sekali habis. Okay? Cash flow choppy kan. Naik turun. Sekarang ni drop kau kan. Kalau tuan-puan seorang investor lah nak beli syarikat ni, nak jadi pemegang saham syarikat ini sebagai sebuah syarikat yang tuan-puan nak dapatlah keuntungan dividen dalam jangka masa panjang kan. Tuan-puan nak beli tak AirAsia ni? Dengan keadaan macam ni. Dia punya gross profit margin ni menurun, return on equity negatif, okay, negatif. Nak beli tak? Siapa nak beli sebagai investor tekan
tekan N nak beli. Siapa tak nak beli tekan X. Ha. As a investor, as a investor point of view. Nak beli tak? Ha. Cepat-cepat. Tadi nak beli kan? Tadi cakap bagus kan? Kan tengok. So kita kena jelas kita kena jelas. Adakah tuan puan nak jadi seorang traders ataupun tuan puan nak jadi seorang investor? Okey, tengok dia punya revenue dia. Turun, naik sikit, lepas tu turun balik kan? Turun balik. Okay, gross profit makin turun. 2 juta, 2 juta, 3 juta, 2 juta turun, sekarang 600,000 sahaja. Okay. Okay, cash flow ni, tengok cash flow dia. Cash flow dah negatif dah. Okay. Itulah tu. Okay, free cash flow pun dah negatif. Okay. So, in term of investor point of view, kita akan cari syarikat yang ada value, ada growth, ada profit, ada kenaikan dari segi gross profit margin dan sebagainya. So, kenapa kita kena jelas benda ni, short term, mid term dengan long term? Sebab untuk membuat decision nak buy sesuatu company, first kita kena tanya diri kita, adakah kita nak hold saham yang kita beli tersebut lebih daripada setahun hingga 5 tahun, ataupun kurang daripada setahun hanya nak jadi speculator pula. Betul lah kan? Hanya nak jadi traders sahaja ataupun speculator sahaja. So tuan puan kena jawab lah. Okay? Sekiranya tuan puan seorang yang belum dapat mengkaji syarikat yang begitu detail, okay, nak cari value dia dan sebagainya, mungkin tuan puan boleh bermula sebagai seorang traders terlebih dahulu dalam masa yang sama, barulah slowly mengkaji ilmu-ilmu tentang value investing, okay, ataupun fundamental investing. Okay? Macam tu. So, adakah sebagai seorang traders syarikat AirAsia ni boleh beli ke tak boleh beli? Tuan puan rasa syarikat AirAsia ni kalau sebagai seorang traders okey ke tak okey? Ini traders point of view. Siapa cakap okey tekan okey, siapa cakap tak okey tekan tak, tekan X. Kalau traders okey ke tak okey? Tengok chat dulu. Okey, kita tengok chat Tapi jangan silap faham ini bukan buy call ini hanya contoh sahaja, okey? Contoh sahaja. Okey, traders point of view. Saya buka chat weekly lah. Okay, saya buka chat weekly. Tengok chat dahulu Tengok chat. Kalau tengok chat AirAsia, okey, AirAsia daripada November 2019 dia dah drop, okey? Dari segi chart. Dia dah drop daripada November 2019, saya buat macam ni. Kita buat kajian chart sikit lah Daripada November 2019 kat sini 2011. Bila? Betul lah, November 2019 dia dah drop, okey, dari sini. Ini dia punya bearish punya zone. Dah bearish habis dah. Sampai situ dia dah habis dah dia punya momentum selling pressure ataupun momentum lah Dia selling momentum. Maximum selling momentum dia kat sini. Okey, dah habis dah. Dari segi chart ini kita tengok dari segi traders point of view ataupun speculators. So, dia start mula bullish balik dekat area sini. Sini dia punya starting point dia. Sebab ada exit signal tu dia turun sikit and then dia mula naik balik kan. As a trader's point of view, syarikat ni masih okey. Sebab dia baru sahaja mula dia punya bullish punya zone. Most probably dia boleh sambung lagi kenaikan dia macam tu. Okay? Most probably lah, kita tak tahulah dia nak jadi apa kan. Tapi kalau sekiranya tuan puan tengok dari segi investor point of view, adakah tuan puan nak hold saham syarikat ini lebih daripada 5 tahun? Sanggup tak? Soalannya. Sanggup tak tuan puan hold saham syarikat ini lebih daripada 5 tahun? Siapa sanggup tekan X, tekan S sanggup. Siapa tak sanggup tekan X. X tak sanggup. Saya tunggu respon.
obviously kita tak akan hold lama lah. So dari segi kacamata investor, syarikat ini tak ada value. Okay, syarikat ini tak ada value. So kita tak akan hold lama sehingga 5 tahun. Kita akan cari syarikat-syarikat yang ada value, yang memang bagus lah dari segi produk, dari segi keuntungan, dari segi services, dari segi business model, yalah betul lah, business model dan sebagainya kan. Tapi kalau dari segi kacamata traders, kita boleh hold, tapi tak boleh hold lama lah. Sebab itu kita kena faham, adakah kita seorang mid-term traders ataupun short-term traders, ataupun kita nak long-term as a investor. Okay? That's why kita kena tahu di mana kedudukan kita. Kalau sekiranya kita memang tak ada masa, nak tengok chart dan sebagainya, tak ada masa, kita kena fokus yang ini. Kalau tak ada masa, betul lah fokus yang ini, jadi investor dengan syarat cari satu company yang betul-betul kukuh dari segi fundamental dia, value dia, business dia, growth profit dia dan sebagainya. Okay? Tapi kalau kita memang nak duit geli-geli ataupun nak buat duit cepat, memang inilah kita kena fokus dekat sini. So antara caranya adalah kena belajar lah nak kena belajar intraday, nak kena belajar FIFO macam mana kan, nak kena belajar BTST, ada nak kena belajar swing. Dalam ni ada swing lah. Okay? Nak kena belajar swing, macam mana nak swing kan. So swing ni nak kena belajar lah, nak masuk kat mana, nak exit kat mana. So benda ni tak akan datang dengan sendirinya, melainkan tuan-puan kena belajar. Okay? Melainkan tuan-puan kena belajar. Okay? So setakat ni nampak tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Kenapa kita kena faham setiap satu ni? Okay? Kenapa kita kena faham? Sebab ianya memang berbeza. Okay? Seng hang kan, beza, memang berbeza. Okay? Memang berbeza. Kalau sekiranya kita nak beli as a investor, then barulah kita fokus betul-betul, kaji syarikat, faham betul-betul every info yang detail tentang syarikat kita kaji. Tapi kalau sekiranya tuan-puan just nak jadi seorang speculators ataupun traders, tak faham syarikat pun tak apa. Dia teruk ke, dia tak teruk ke, selagi mana harga dia bergerak nak naik ataupun dah nak keluar daripada zone bearish dia nak naik, yalah, pendek kata dia dah habis dia punya penurunan, dah nak mula naik, kita boleh beli. Harga tak kisah. Harga ikut kemampuan tuan-puan lah. Nak beli penny ke, super penny ke, 20 sen ke, 50 sen ke, RM1 ke, RM10 ke, RM20 ke, RM100 ke, no problem. Okay, asalkan tuan-puan mampu bayar, okay, tak ada masalah. Okay, lepas brokerage, okay, tak ada masalah. So kalau kita just nak beli dan jual within 1 year ataupun kurang daripada setahun, fokus technical analysis betul-betul, jangan serabutkan kepala nak mengkaji very detail into fundamental. Sebab apa? Fundamental tak akan berubah dalam masa setahun sahaja. Okay? Tak akan berubah. Dia memerlukan at least 5 years data untuk lihat perubahan dia. Okay? Untuk lihat perubahan dia. Kalau nak fokus pada quarter report tu, better jadi traders lah. Better jadi traders lah. Sebab quarter report ni dia kan every 3 month kan. Quarter report kan. 3 bulan kan macam tu kan quarter report dia. Okay. So, once dah mahir betul-betul trading techniques, pejam mata, tak payah baca annual report ke apa report ke, boleh buat duit, insya-Allah boleh buat duit. Tapi kena niat betul-betul lah. Niat kena jadi traders lah. Okay, jangan serabutkan kita punya unnecessary thought. Betul kita punya English ni kan. Jangan kita letak beban yang unnecessary kepada diri kita, mendalami sesuatu yang kita tak perlu, sehinggalah tiba masanya yang kita memang betul-betul perlu. Okay, macam tu. Okay. So kalau niat kita nak jadi traders, fokus betul-betul sebagai seorang traders. Kalau kita nak jadi investor, fokus betul-betul kita nak jadi investors. Tapi apabila tuan-puan dah penat dah jadi traders, nak buat duit sama dengan orang-orang kaya buat duit, belajarlah value investor. Okay? Belajarlah value investing.
So dekat sini barulah kekayaan sebenar akan datang. Okay? Sini memang boleh buat duit. Bukan tak boleh buat duit. Cumanya kita kena jaga. Okay? Kita kena jaga. Kita kena monitor. Ini kita masih lagi bekerja untuk buat duit. Tetapi seorang investor duit bekerja untuk dia buat duit. Faham tak? Macam terbalik, macam pening sikit kan macam tu kan. Okay, so okey lah, saya ingat saya dah kupas dah apa yang saya nak kupas pada malam ini. Sekurang-kurangnya walaupun tak ada banyak beza antara intraday dengan swing, kurang-kurangnya tuan-puan tahu dia ada sedikit signifikan dari segi brokerage fee. Okay? Tapi as a investor dia tak kisah langsung tentang pergerakan harga, dia cuma nak dapatkan harga yang paling rendah sahaja apabila sesuatu syarikat yang high quality ataupun high value company drop, dia nak dapatkan harga paling rendah. Kenapa? Sebab dia nak hold lama. Okay? Lagi harga rendah, lagi dia top up. Lagi harga rendah, lagi dia top up. Okay? Tak boleh ke kalau both trader and value investor split capital allocation? Boleh, tak ada masalah. Apa yang saya cerita tadi, kalau kita nak fokus pada satu-satu saham lah, okay? Katakan kita cuma nak beli saham ini sahaja, tapi dalam tempoh kurang daripada setahun, kita fokus untuk trading. Okay? Tapi kalau kita nak beli saham ini, memang kita betul-betul nak hold lama, kita kaji betul-betul dia punya value dia, kita jadi as a pure investor. Okay, beli company, bukan beli saham. Okay? Investor beli company, dia tak beli saham, dia tak tengok pun harga. Okay? Yang dia tahu, yang dia nak adalah apabila harga dah drop betul-betul bawah, dah under value, baru dia beli. Okay? Dia top up, lepas tu dia top up, lepas tu dia top up. Okay? Seorang investor dia tak keluar masuk. Dia hanya masuk sahaja. Dia keluar bila? Dia keluar 10 tahun akan datang. Okay? Apabila dah harga dah naik beribu-ribu persen lah. Okay? So sebagai seorang traders memang kena keluar masuk. Okay? Sebabnya harga volatile. Dalam sekelip mata dia naik beratus persen dan sekelip mata jugalah dia turun beratus persen. So kena cepat. Kena cepat. Contoh spekulator yang speculating stock yang betul-betul sekarang ni mencanak-canak tu, contoh macam DataPrep tu lah. Memang pure speculation lah. Pure speculation. Sebab kalau tuan pun tengok DataPrep punya value, saya tengok DataPrep. Okay, kita tengok dia punya key ratios dia. Lambat pula. Okay. Gross profit margin dia okay lah. Okay. Tapi very low lah 20%. Return on equity negatif 25. Kalau macam ni in term of value investing memang out lah. Memang out. Return on equity negatif 4, negatif 11, negatif 39. FYC. Apa tu? Tak dijumpai ke apa? Negatif 29, negatif 25. Totally out lah totally out. Okay, kita tengok dia punya rating dia. Growth 2, profitability 2, health 4. Asset je banyak, dividend kosong. So memang kalau dari segi value, memang kita boleh cakap syarikat ni value investor pejam mata lah. Memang tak pandang lah. Memang tak akan dipandang lah. Okay. Tapi kalau tengok dari segi traders point of view, okay, traders point of view, dia dah naik beribu persen. Traders point of view. Itulah perbezaan dia. Okay. Kalau sekiranya tuan-puan nak jadi seorang investor, kena belajar betul-betul. Cari yang betul-betul ada value lah. Tapi kalau nak jadi speculators ataupun traders, abaikan faktor-faktor value, faktor-faktor fundamental, abaikan. Okay, abaikan. Tahu sikit-sikit. Tahu sikit-sikit tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan serabutkan minda lah. Fokus betul-betul pure technical analysis. Sebab harga memang bergerak dalam natural price behavior. Tak ada masalah. Nak combine FAT
TA boleh, tak ada masalah, tapi kita akan pening lah. Sebab kita akan mencari data untuk support kita punya decision. Sebenarnya kalau fokus pure TA dah cukup, dah cukup untuk price movement. Sebab TA, technical analysis, mengkaji pergerakan harga, tapi fundamental analysis mengkaji perubahan fundamental syarikat. Fundamental syarikat tidak akan berubah dalam sekelip mata. Dia memerlukan 1 to 5 years untuk nampak betul-betul turning point untuk sesuatu syarikat berubah dalam segi fundamental dia. Okay, so kita pun dah hampir pukul 11. Saya ingat sampai situ dahulu kita punya perkongsian pada kali ini. Saya berharap semoga adalah sedikit manfaat yang tuan-puan boleh dapat daripada kita punya sembang-sembang pada malam ini. So, okay, kalau siapa ada dapat serba sedikit manfaat, tekan 1. Kalau tak dapat apa-apa, tekan 0. Kalau dapat sesuatu, tekan 1. Kalau tak dapat apa-apa, tekan 0. Nanti besoknya kita insyaAllah kita sambung lagi. Okay. Tapi besok malam saya nak buat sesi untuk ahli-ahli grup sahaja. So untuk sesi public ni nanti kita akan buat nanti next lah. Okay, Alhamdulillah. So sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Tajuk yang akan datang, sekejap saya tengok tajuk apa. Save dulu sebelum dia hilang. Apakah punca kegagalan dalam pelaburan? Ini tajuk ni wajib discuss, okay? Wajib tengok. Kalau tuan-puan tak nak rugi, tak nak gagal, memang kena tengok lah. Memang kena tengok lah. Kita discuss betul-betul lah. Apakah punca-punca? Okay? Selalu ramai ni, especially yang newbie ni lah. Okay? Okay, sampai situ dahulu. Saya ingat terima kasih kepada tuan-puan kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah kita sambung dalam sesi yang akan datang. Kita tangguhkan sesi pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.